Bagaikan satu lembah yang dikelilingi gunung ganang, itulah gambaran kepada sebuah institusi pendidikan yang tersegam indah sejak lebih 100 tahun yang lalu. Dikelilingi banjaran titiwangsa yang menjanjikan pemandangan indah pada setiap harinya, Universiti Pendidikan Sultan Idris telah wujud sejak tahun 1922. 100 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat dan pastinya menyimpan pelbagai sejarah yang bernilai. Perubahan yang berlaku ke atas nama institusi ini sendiri menjadi salah satu sejarah yang menarik untuk diketahui. Secara rasminya digunakan pada tahun 1922, institusi ini dikenali sebagai Sultan Idris Training College SITC. Kemudian, pada tahun 1957, nama SITC telah ditukar kepada Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI. Gah mencipta nama selama 10 tahun, nama MPSI telah ditukar kepada Institut Perguruan Sultan Idris IPSI pada 21 Februari 1987. Menaik taraf peranan kepada sebuah universiti, nama IPSI sekali lagi menerima perubahan kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada 1 Mei 1997 sehingga sekarang. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan dan menaik taraf fungsi institusi pendidikan ini. Walaupun begitu, sesuai dengan pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. UPSI tetap berpegang dengan motonya iaitu peneraju kebitaraan pendidikan. Bagaikan batu akik di sela batu bara, di sebalik kemegahan bangunan yang tersegam indah, terdapat sebuah bangunan yang seusia nenek moyang kita dan telah menempuh pelbagai era bersejarah di Malaysia. Mac 2011, satu tarikh keramat yang menjadi pemacu sejarah terwujudnya sebuah tempat yang menyimpan pelbagai khazanah bernilai, Muzium Pendidikan Nasional. Melihat kepentingan muzium ini kepada para pelajar, alumni, pentadbir dan pensyarah, ahli lembaga pengarah universiti telah mewujudkan sebuah muzium di sebuah bangunan yang memiliki 1001 sejarahnya yang tersendiri. Struktur bangunan yang sedang berada sekarang ini iaitu Muzium Pendidikan Nasional merupakan sebuah bangunan bersejarah yang mana telah digazetkan di bawah Akta Warisan Kebangsaan, yang mana struktur bangunan ni kita lihat majoritinya adalah yang asal. Kalau kita ada berpeluang untuk melawat ke sekitar bangunan ini, kita dapat lihat strukturnya adalah 99% yang asal. Peratusan yang kecil perubahan itu kita buat atas dasar untuk memastikan bangunan sesuai untuk dilawati, dan juga ada elemen pameran yang boleh dikunjungi. Dan pameran yang kita buat ini bersifat tidak kekal, yang mana tidak merosakkan struktur asal bangunan ini. Bangunan yang sedang kita duduki ini iaitu Muzium Pendidikan Nasional, juga dikenali sebagai bangunan Suluh Budiman, merupakan sebuah bangunan ikonik yang bersejarah yang mana usianya telah lebih 100 tahun. Lebih tepatnya pada tahun 2022 baru ni adalah 100 tahun usia dia, yang mana dia telah melalui pelbagai era zaman, bermula daripada zaman British, penjajahan British, kemudian era zaman Jepun, dan juga melalui zaman komunis. Melalui beberapa era peperangan yang berbeza, cukup menunjukkan seberapa lama bangunan ini telah terbina. Dikatakan pernah ditinggalkan dan dibiarkan usang selepas penjajahan Jepun, bangunan ini kemudiannya dibaik pulih dan dipelihara sebagai markas tentera British. Menurut Encik Zu, peninggalan dan kesan peperangan yang berlaku dapat dilihat pada sebatang tiang di kawasan universiti yang mempunyai kesan peluru daripada tembakan tentera penjajah ini. Di Muzium Pendidikan Nasional ini merangkumi secara umumnya adalah sejarah pendidikan di Malaysia. Kita ada galeri-galeri berkaitan sejarah pendidikan awal, kita ada dasar kurikulum, kita ada sekolah terawal, yang mana di situ kita dapat lihat macam mana suasana sekolah terawal digambarkan melalui paparan sebenar. Kita boleh lihat, kita nampak ada binaan
sekolah terawal di tanah Melayu kita, dan juga replika-replika sekolah yang ada. Dan kita ada, kalau lihat di sini ada gading gajah, ada meriam lama yang berusia lebih 100 tahun, yang mana ia pernah digunakan sewaktu perang saudara di Selangor, dan warisnya telah menghadiahkan kepada Sultan Electronic College sewaktu majlis perasmian Sultan Electronic College. Syarat dengan pelbagai peninggalan sejarah, Muzium Pendidikan Nasional ini turut menyimpan khazanah tentang seorang tokoh yang sangat berjasa dalam bidang bahasa serta kepada UPSI itu sendiri. Zakbar, seorang tokoh yang tidak asing namanya di bibir masyarakat dan pihak universiti. Terletak berhampiran muzium, rumah Zakbar merupakan salah satu aset berharga yang dijadikan sebagai satu pameran kepada masyarakat. Pelbagai koleksi-koleksi peribadi beliau dipamerkan untuk dijadikan sebagai rujukan dan tauladan tentang kehidupannya. Untuk makluman saudara-saudari sekalian, Zakbar ni adalah merupakan salah seorang tokoh yang terkemuka dalam bidang bahasa. Beliau juga adalah pelopor dalam semangat nasionalisme kerana beliau banyak menulis mengenai orang Melayu, masyarakat di Malaysia ini, pemerintahan, pemimpin, apa yang perlu pemimpin buat kepada rakyat, apa rakyat perlu sumbangkan kepada negara. Beliau pernah berkhidmat di Sultan Electronic College, tak silap saya lebih kurang 15 tahun sebagai penterjemah pejabat karang mengarang di Sultan Electronic College, Sultan Electronic College di sinilah. Dan pejabatnya di dalam bangunan ini. Sebab apa, dulu bangunan muzium ni pada era Sultan Electronic College ni adalah bangunan pentadbiran, dan juga ada juga kelas-kelas di bawah ni kan. Zakbar ni dia sangat terkenal di peringkat nasional, yang mana beliau pernah merangka dasar bagi pertumbuhan parti UMNO pada awal penubuhannya. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Mendapatkan koleksi-koleksi barangan bersejarah bukanlah satu perkara yang mudah. Menurut Encik Zu, usaha mencari barangan bersejarah telah dilaksanakan oleh kaki tangan muzium yang bergerak ke seluruh penjuru negara termasuk Sabah dan Sarawak. Sumber lain adalah seperti sumbangan daripada masyarakat atau pembelian oleh pihak muzium sendiri. Sejarah tidak boleh ditukar ganti dengan wang ringgit. Beberapa koleksi barangan di muzium ini dianggarkan mencecah ratusan ribu ringgit. Antara barang berharga yang dipamerkan di sini adalah seperti sepasang gading gajah dan selaras meriam besi. Untuk menjaga barangan-barangan yang lama ni, khususnya artifak koleksi yang orang kata mudah rosak, contohnya kertas, buku ataupun pakaian, ini kita perlu mengamalkan satu teknik konservasi preventif, yang mana konservasi preventif ni adalah lebih pada langkah pencegahan. Yang mana kalau buku-buku kita akan simpan di tempat yang suhunya terkawal, dibalut dengan asid paper, dibersihkan dan disimpan di dalam kotak lah, supaya tidak dimakan oleh serangga dan sebagainya. Begitu juga pakaian, perlu juga dijaga. Kawalan cahaya pun sangat penting, kerana koleksi-koleksi dari bentuk tekstil, kain dan juga kertas ni sangat sensitif terhadap cahaya. Kerana kalau pendedahan cahaya yang melampau akan menyebabkan koleksi-koleksi ini mudah rosak lah. Muzium Pendidikan Nasional ini bukan saja dikenali di Universiti Pendidikan Sultan Idris ni, UPSI, tapi ia telah mula dikenali oleh seluruh Malaysia, yang mana kita telah sertai saban tahun, setiap tahun, sambutan Hari Muzium Antarabangsa yang dianjurkan oleh Jabatan Muzium Malaysia. Kepentingan muzium kepada pelajar dan masyarakat ni sebenarnya terlalu banyak ya. Kalau kepada pelajar, contohnya mahasiswa di UPSI ini sendiri, ada subjek-subjek tertentu yang mana mungkin boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk buat research sebagainya, untuk buat tugasan-tugasan pensyarah sebagainya.
Selain itu, pelajar-pelajar di UBSI ini dapat memupuk jati dirinya seandainya ditindikkan dengan program-program yang bersesuaian untuk melawat ke muzium serta ada pengisian. Bila ada pengisian, ada aktiviti, barulah muzium itu dapat memberi impak yang lebih bermakna. Dan selain pada itu, pada masyarakat, penduduk setempat dan sebagainya dapat mengenal itu UPSI, sejarah UPSI, Tanjung Malim dan juga peranan Universiti Negeri Sdn ini terhadap masyarakat sekitarnya. Kerana kalau kita lihat sumbangan UPSI ini bermula daripada SITC sehingga sekarang bukan sahaja di peringkat tempatan, malah ke peringkat nasional. Dan kini kita menganjak ke peringkat antarabangsa yang mana banyak kolaborasi-kolaborasi yang dilaksanakan oleh UPSI untuk menyebar luas ilmu pengetahuan dan juga kerjasama dalam bidang pendidikan. Muzium boleh dianggap sebagai gudang ilmu kepada masyarakat. Kehadiran pelajar dan masyarakat untuk menggunakan muzium sebagai satu sumber pencarian ilmu dan tempat untuk menimba ilmu pengetahuan sangat dialu-alukan oleh pihak Muzium Pendidikan Nasional. Satu dua patah kata dari saya untuk para pelajar di UPSI khususnya, gunakanlah peluang yang ada untuk berkunjung ke Muzium Pendidikan Nasional ini. Buatlah program dan aktiviti kerjasama dengan Muzium Pendidikan Nasional pun tak ada masalah, kerana kita sangat memalu-malukan kerjasama dengan para pelajar. Dengan hasratnya, harapannya agar pelajar dekat hatinya dengan muzium. Bila kita buat program contohnya bermalam di muzium ke, ataupun fun run at muzium ke, explore sebagainya, pelajar-pelajar ini dapat menghayati. Sebab kalau dia melawat saja, baca saja mungkin tak masuk ke dalam jiwa dia. Tapi bila buat sesuatu program, dia menghayati, dia melalui sesuatu, dia buat sketsa sebagainya, dia menyelami apa yang dirasai oleh generasi yang lampau. Kami datang kembali 30 tahun. Si 93. KSPK. Bimbingan dan Kampus Media.